Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inni astada'tuka ma 'allamtani warudtu li 'inda hajati ilayhi wa la tanassani ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Secara ringkas apa yang dimaklumkan oleh Al-Fadhil Ustaz Zubair tadi, kita nak baca sebuah kitab yang ada satu kisah yang sangat hebat yang berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ni nama dia Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj. Jadi sebelum daripada itu, secara ringkas nak menceritakan Isra dan Mi'raj ini. Isra daripada kalimah Sara, Asra Yusri. Kalau Sara Yasri, seorang-seorang berjalan. Kalau Asra Yusri, orang lain yang membawa kita untuk berjalan. Sebab itu Nabi dikatakan Asra, bukan Sara. Jadi Sara ni dia panggil berjalan malam. Jadi berjalan malam ni dia ada 5 stesen. Dan naik dikatakan Mi'raj, dia mempunyai 9 stesen tempat perhentian. Di dunia sebab itu peristiwa Isra dan Mi'raj dia berlaku dalam bentuk 3 alam. Yang mana alam yang ketiga ini dikatakan alam Jabarut dan alam Lahut. Dia berlaku pada alam dunia, iaitu daripada Makkah ke Baitul Maqdis, iaitu Al-Quds ataupun Al-Aqsa. Dan berlaku pada alam Malakut, iaitu daripada langit pertama sampai kepada Sidratul Muntaha. Dikatakan alam Malakut, lepas tu dikatakan alam Jabarut dan Lahut, iaitu pada Hadratul Qudsi. Itu wallahu a'lam. Jadi dalam 5 perjalanan stesen di dunia ini, yang bermula Allah Ta'ala beritahu subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Perjalanan malam ni iaitu daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Dia mengambil 5 tempat perhentian. Perhentian pertama iaitu dekat Yathrib, kota purba bagi Madinatul Munawwarah. Perhentian kedua iaitu dekat bumi Madian, bumi tempat pelarian Nabi Allah Musa AS untuk bertemu dengan mertua beliau, iaitu Nabi Allah Shu'aib AS. Perhentian yang ketiga iaitu dekat sebatang pokok yang tempat Nabi Allah Musa bermunajat, iaitu dekat Tur Sina. Perhentian yang keempat iaitu di Jerusalem, Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Allah Isa AS, Isa bin Maryam. Dan perhentian terakhir iaitu di Masjidil Aqsa, iaitu Baitul Maqdis. Ini di dunia. Perjalanan di alam malakut pula bermula daripada langit pertama sampailah kepada Sidratul Muntaha yang ke-8 dan yang ke-9 iaitu Mustawa. Yang mana dekat sinilah Jibril beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha huna maqami law taqaddamtu bi anmulatin lahu riqatu. Hai Muhammad, persahabatan kita, persamaan ataupun pengiringan kita hanya di sini saja. Aku dah tak mampu pergi lagi. Bayangkan, Jibril yang diciptakan daripada nur tidak mampu untuk menembusi nur-nur yang menghalang. Hatta Jibril yang diciptakan daripada nur, dia berkata, Muhammad, lau taqaddamtu bi anmulatin, sekiranya aku menjangkau seruas jari saja, la huriqtu, aku akan terbakar. Tapi Nabi kita, kekuatan nur Nabi membakar segala nur yang ada. Itu hebat Nabi kita. Maka sebab itu di sisi kita umat Nabi, malam yang terbaik di sisi kita ini
adalah malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya kita, malam ummah yang terbaik adalah malam lahirnya Nabi kita, 12 Rabiul Awal, malam Isnin. Itu malam yang terbaik untuk kita, sebab malam itulah malam mencetuskan segala-galanya. Adapun di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang terbaik di sisi Nabi kita adalah malam sejarah yang nak kita bacakan ini, iaitu malam Isra dan Mi'raj. Sebab malam ini malam pertemuan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu secara ringkas. Dan macam Ustaz Zuhair beritahu tentang bulan Rejab ni banyak kelebihannya. Cuma 3 lah di antara peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Rejab yang selalu diucapkan oleh orang sebagai satu sejarah yang besar. Yang pertama sekali peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua di sisi kita juga iaitu kelahiran imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, iaitu pada bulan Rejab tanggal 1150 Hijrah di Gaza dekat Palestin. Dan begitu juga yang ketiga, sejarah besar yang berlaku dalam bulan Rejab pada 21 Rejab tahun 583, iaitu rampasan kembali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ke atas kota Jerusalem dalam peperangan salib. Setelah 60 tahun ataupun 70 tahun kejatuhan Empire Abbasiyah, salib ambil, kemudian tu Imam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dia rampas balik. Tapi malangnya pada tahun 1967 secara resminya Palestin jatuh ke dalam tangan orang Yahudi. Dan hari ini kalau kita buka dalam map, dalam peta, memang tempat Palestin ditukar dengan Israel, dan Gaza ditukar dengan nama Tel Aviv. Memang dalam peta tak wujud. Sebab Imam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dia beritahu di antara makalah dia yang sangat-sangat dipegang oleh orang Yahudi, iaitu mana-mana bangsa yang hidup di atas muka bumi yang dapat menguasai Palestin, maka bangsa itu akan dapat menguasai dunia. Maka sebab itu Islam ketika mana dia menguasai dunia, dia menguasai kota Palestin. Baik, itu sejarah. Baik, cuba tengok kitab kita. Oleh kerana kitab ni diminta oleh Ustaz Zuhair Al-Fazil, Ustaz kita ni, supaya dibaca sampai habis. Jadi saya tak boleh nak urai panjang lah. Kita nak baca macam baca surah abang. Nampak? Ada tempat yang penting urai sikit-sikit. Baik, inilah kitab yang bernama. Sebab tu nama ni penting tuan-tuan. Inilah kitab yang bernama. Mesti kena ada nama. Kifayatul Muhtaj, iaitu ni mula yang ni. Mula yang ni. Buka slide tu daripada kulit ni dalam tu. Tu. Inilah kitab yang bernama Kifayatul Muhtaj. Maksudnya memadai bagi orang yang memerlukan. Itu balik bahasa Melayu kita lah. Pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj, perbahasan kitab ni berkisarkan peristiwa Isra dan Mi'raj saja. Bagi Nabi Sahibit Taj, Nabi empunya mahkota, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, madamatin nujumu fil abraj. Selawat dan salam daripada Allah ke atas junjungan Nabi, ke atas keluarga Nabi dan para sahabat Nabi, selama berkekalanlah bintang-bintang itu bergerak pada orbitnya. Telah menterjemahkan dia. Jadi bila sebut kata telah menterjemahkan dia ni, maknanya kitab ni ada naskah Arab, iaitu karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kitab ni diterjemahkan oleh Syekh Daud Fatani ke dalam bahasa Melayu. Telah menterjemahkan dia Maulana wa Qudwatuna Al-Alimur Rabbani. Telah menterjemahkannya oleh tuan kami dan ikutan kami, iaitu orang yang sangat alim yang mendidik. Alim Rabbani mesti alim yang mendidik, bukan dia mengajar. Sebagai contoh, kita penuntut ilmu, kita kena cari ilmu lebih daripada apa yang Tok Guru tu bagi. Kita mengaji sejam, tapi ilmu kita kena mengaji 10 jam. Maka kita dikatakan penuntut ilmu. Alim Rabbani ini alim yang mendidik. Dia bukan setakat mengajar, bahkan mendidik, mengasuh
segala arwah anak murid dia. Maknanya al-irtibah dipanggil ta'alluq al-qalbiyah, itu mesti kena kuat. Anak murid meratik 100, dia kena pergi 1000 dia bagi. Nampak? Anak murid sembahyang tahajud 2 rakaat, dia tak sembahyang terus, tu berat terus. Nampak? Pendek kata dia kena pintas dia. Lagu tu. Nah, itu dipanggil alim rabbani. Siapa dia ni? Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani qaddasallahu ta'ala ruhahuma, amin. Iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kalimah Fatani asal dia Patani. Patani ni dia ambil daripada kalimah satu berlaku kisah di pantai ni. Pantai ni maknanya tepi pantai. Nah, jadi berlaku satu benda berlaku di sebuah pantai. Maka orang tani ni dia cakap pelet telo, dia kata Patani. Maka kalau itu Syekh Daud lah orang yang mula tukar daripada ta kepada ta. Sebab kalau Patani dia tidak ada makna, tapi kalau Fatani ada makna. Fatin, orang yang cerdik. Maka sebab tu kebanyakan ulama-ulama Nusantara, khusus bumi Melayu lah, bukan bumi Jawa Indonesia, kebanyakan kita ni kharij ataupun mutakharij minal Fatani. Baik, qaddasallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyucikan roh kedua-duanya, Syekh Daud dan ayahanda beliau, amin. Baik. Kemudian kata dia, pada tepi ini risalah beberapa hawamish, ini kandungan tepi yang melengkapi beberapa kisah dan hikayat Nabi SAW dan lainnya, disuratkan dia oleh beberapa ulama, afallahu anhum ajma'in. Itu kaedah tutup pondok baca kitab gitu, sampai semua muka surat depan dia baca, belakang tarikh, cetakan bila, semua dia baca. Dia tak tinggal walau tu kalimah tu setiap pondok dah ni, tapi kita ambil sikit. Baik. Subhanallazi asra bi'abdi. Nampak? Asra, bukan sara. Asra. Quran kata asra sebab nak pindah bab. Kalau sara, dia yang jalan. Kalau dia yang jalan, pendek kata macam mustahil lah. Tapi kalau asra, orang yang bawa kita berjalan. Nampak? Jadi benda tu tidak pelik lah. Dia. Baik. Maha suci Allah, ay usabbihu subhana. Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah ni, ayat dia, kerana nak ceritakan yang melakukan perkara ini bukan calang-calang. Sebab tu subhana ay tanazzahu ta'ala anin naqais. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala kekurangan. Nampak? Sebab tu kerajaan yang melakukan benda ni, dia panggil kerajaan yang hebat, kerajaan yang menguasai seluruh alam. Baik. Sebab tu ayat ni dia panggil sebagai satu bara'ah, sebagai suatu percaman, nak menjelaskan kata kitab ni satu kisah yang nak disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu balik bahasa Melayu, ku mulai kitab ini dengan nama Allah. Siapakah Allah? Yang amat murah. Tak gerku mengali. Maksud yang amat murah, yakni Tuhan yang sentiasa mengerniai nikmat dunia tanpa sebarang dan hudud ataupun sekatan. Tu Allah Ta'ala bagi mereka nikmat dunia siapa nak. Tak. Bukan murah ni jualan murah dah. Maksudnya Allah Ta'ala bila ada sifat ni, dia bagi, tak kira ke siapa. Siapa nak ambil, tapi setakat dunia lah. Akhirat dah nanti lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Maksudnya ni lebih kita ni. Lebih kita di sini. Akhirat ni sah dapat kepada orang yang beriman saja. Maka sebab itu iman ini milik semua. Kalau nak boleh iman ni kena ada sijil, kena duit sekian-sekian, cagaran tanah sekian-sekian, habis orang susah. Nampak? Sebab tu iman ni siapa yang ada hati boleh terima kalimah tauhid, cukup dia beriman dengan Allah, maka dia layak untuk mendapat kasih sayang Allah di akhirat. Baik. Alhamdulillah,
al-mannani ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Segala puji bagi Allah. Itu kata segala puji banyak selalu. Mana boleh terjemah dengan segala kalau benda tu satu. Segala puji tentu banyak, ya. Semua puji hakikat kembali kepada Allah. Kalau orang mengenai ibarat, dia panggil alif lam yang ada pada alhamdu lil jinsi. Jenis puji dia banyak. Puji makhluk kepada makhluk, supaya kita duk puji sama-sama puak kita lah. Lepas tu puji kita kepada Allah, Allah pun puji kita, Allah Ta'ala puji dia sendiri. Tapi semua ni kembali kepada lillah, kembali kepada Allah. Baik, yang memberi atas hambanya dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga, ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu cuba-cuba nak menghitungkan nikmat Allah, satu saja nikmat Allah. Ini sebagian mufassirin dia tafsir, dia kata satu nikmat Allah sini apa? Satu tu iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup hanya dengan seorang Nabi kita tak mampu nak menghitung nikmat Allah. Laulan Nabi wa kaifal nas. Kalau tidak ada Nabi, macam mana manusia? Nampak? Itu dia. Baik. Wassalatu wassalamu ala man asra bihi. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Baik. Dan rahmat Allah dan salamnya Allah atas mereka yang dijalankan. Alaman usra alaman usra bihi, yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Itu dia panggil Isra. Sebab tu kalau kawan kita main rumah lepas pada pukul 12, ni hang ni duk Isra kat mana ni? Nampak boleh kata lagi tu? Kau duk berjalan kat mana ni? Sebab tu jenis duk berjalan malam ni panggil. Jadi maknanya jenis duk berjalan malam ni dia panggil apa? Dia panggil Isra dah. Wa ala alihi wa ashabihi zawil fadail allati la tustaqsa. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga. Ya Allah, ahli baitin Nabi, sahabat-sahabat Nabi, jangan kita buat salah cakap, celupak mulut. Nampak? Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Wa ma jara baina sahabi naskutu. Apa-apa yang berlaku di kalangan sahabat, kita hanya berdiam diri. Kita tak mampu nak cakap. Sebab sahabat ni dia sampai maqam ijtihad. Apa-apa yang berlaku di kalangan sahabat, baik kita ambil langkah, kita tak tahu, senyap sudah. Sebab apa-apa yang berlaku anhu wa ajrul ijtihadi, daripada apa yang berlaku dan pahala ijtihad sahabat, nusbitu, kita menetapkan ma'a ahli sunnah was jamaah. Kita menetapkan kata sahabat ni dia ijtihad ke mana pun boleh pahala. Fa in asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Nampak? Hari ni bila sebut kata Sayyidina Muawiyah, bila sebut kata Sayyidina Umar, Allah nya kutuk, nya kata huduh macam-macam. Bila sebut kata Sayyidina Ali kat duduk atas arasy tu, sahabat. Nabi kata ashabi kan nujum fabi'ihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku macam mana bintang, ikutlah yang mana-mana kamu pasti dapat petunjuk. Sebab tu kita tak layak untuk bercakap apa yang berlaku di kalangan mereka. Macam tu juga Ahlul Bait. Kita nak tegur Ahlul Bait, nak marah Ahlul Bait, kita mungkin boleh tegur, mungkin boleh marah di sudut akhlak. Di sudut batang tubuh tak boleh kita nak marah sama. Sebab
nasab mereka nasab Nabi SAW. Kita tegur kerana dia jahil, kita tegur kerana dia tak reti, itu khana tu. Tapi nak mempertikaikan nasab, tak boleh. Nampak? Tak boleh. Baik. Kemudian kata dia, wa ba'du fahaza ta'liqun latifun fi kullin minal Isra'i wal Mi'raji. Adapun kemudian daripada itu, yakni selepas kata musannif, dah aku ucapkan bismillah sebagai mukadimah kita, dah ucapkan alhamdulillah tanda syukur, berselawat dan salam tanda tabik kepada Nabi, nak mula benda-benda yang macam ni, maka mulalah aku nak cerita sikit. Maka inilah suatu ta'liq, yakni suatu catatan yang sedikit pada menyatakan tiap-tiap, yakni perkara-perkara daripada Isra' dan Mi'raj. Wa sammaituhu bi kifayatil muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj, dan ku nama akan dia dengan kifayatil muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj. Baik. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhihil karim, telah menjadikan dia Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang maha mulia. Jadi ja'alahu Allah dikatakan jumlah ni dan jumlah khabariyah lafzan dan insya'iyah du'a'iyah ma'nan. Asal jumlah ni begini, Allahumma ja'alhu khalisan liwajhihil karim. Hei Tuhan, tolonglah jadikan ta'liq catatanku ini dah bersih niat di hatiku semata-mata kerana-Mu. Baik. Kemudian nafi'an li talibihi yaumal ma'abi, lagi memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia ta'liq ini pada hari kembali kepada Allah. Baik, mudah-mudahan kita masuk dalam doa mu'alif ni. Maknanya kita ni orang yang ambil berat dengan kisah, dengan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman-zaman dulu kita mengaji, orang tipu kita. Dah, orang suruh kita mengapai. Siapa yang awak main kepala kereta api daripada Port Well pi ke Port Klang. Nampak? Zaman dulu orang tipu kita. Dah biji benih. Tu biji benih getah ni siapa yang dia ambil daripada Brazil mai tanam ke kampung kita? Tu. Hak tu sejarah tu, kalau mengaji terang mana pun perut tak kenyang dia panggil. Nampak? Kita lupa sejarah Nabi. Orang suruh tanya siapa reka nombor mula-mula handphone. Reka telefon, siapa buat kapal terbang, ngapailah kita. Nampak? Tu hak tu perut pun tak kenyang, kepala otak pun pening je panggil. Nampak? Hak ni sepatut sejarah kena reti. Nampak? Sebab tu dia panggil nilah benda yang ada manfaat. Firman Allah Ta'ala, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam. Nampak? Sebab tu malam dalam Islam ni hebat. Nampak? Sebab tu malam sampai ada sebagian awliya dia beritahu, laulal lail ma tamannaitu bil haya. Kalau sekiranya tak ada malam lah, aku berasa macam tak berapa nak hidup atas muka bumi. Sebab bagi orang ahli ibadat ni malam lah. Malam lah tempat segala-galanya. Isra' Mi'raj berlaku malam, Nisfu Sya'ban malam, Nuzul Quran malam, Lailatul Qadar malam. Mana malam ni benda hebat. Kita pun dah buat juga karaoke pun sedap belah malam juga tu. Nampak? Belah siang tak apa nak jadi pula. Sepatutnya malam tempat kita jadikan ruang untuk bermunajat kepada Allah. Baik. Daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa,
apa maksud Aqsa ni? Aqsa ni makna jauh. Masjid yang paling jauh. Tiga tu jauh lah, bukan senang nak pergi situ. Nampak? Di hujung dunia dia panggil. Yang kami berkatkan kelilingnya, Allah Ta'ala berikan keberkatan di sekitar kawasan itu. Bumi Syam dia panggil. Sebab tu bumi Syam ni dia masuk Syria, Palestin, Lebanon, Jordan, sikit daripada Iraq. Lepas tu orang pecah habis, bedak-bedak belakang habis jadi. Supaya kami perlihatkan dia, yakni hamba kami, beberapa tanda ajaib kudrat kami, bahwasanya iaitu amat mendengar dan amat melihat. Jadi ada sebagian ulama dia mentafsirkan ad-dhamir innahu ini bukan kembali kepada Allah, tetapi kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Allah Ta'ala memperjalankan Nabi? Sebab innahu, sesungguhnya ia Nabi tadi, huwas sami'ul basir, sebab Nabi boleh mendengar, Nabi boleh melihat. Jadi apa perancangannya Allah Ta'ala buat? Nabi mendengar dan Nabi melihat, dan Nabi mampu untuk bercerita kepada ummah. Tapi sebagai mufassir kembali innahu, kembali kepada Allah. Faidatun, ini suatu faedah, benda yang memberi guna. Tersebut di dalam Syahrah Mi'raj Ghaitiyah, Imam Najmuddin Al-Ghaiti dia panggil. Bagi Syekh Qulyubi, tersebut di dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, sebab tu kelebihan bila kita mengaji dalam kitab ni, dia nak cerita sikit-sikit amalan. Jadi kalau kita dengar kuliah tentang Isra Mi'raj, itu dikatakan rumusan. Rumusan yang berlaku begini. Baik. Mana sabda Nabi, sebab tu banyak hadis-hadis di sini panggil min fadhail a'mal. Begitu cerita ada yang melibatkan dengan cerita yang diriwayatkan daripada Ka'bul Akhbar, iaitu ulama Bani Israel yang masuk Islam. Jadi ulama masih berselisih pendapat. Kita letak tepi sekejap. Yang kita nak apa isi kandungan dan apa amalan. Sebab ini bukan kita nak berhujjah. Baik. Man qala subhanallah alfa marratin fi kulli yawmin faqad ishtara nafsahu minallah, bima'na a'taqaha minan nar. Barang siapa membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya. Dal jatuh, tambah dal tu, menebuskan dirinya daripada Allah Ta'ala, yakni dimerdekakan dia daripada api neraka. Aku nak baris mengaji kita Arab, kita Jawi lagi tu. Api dia ajar alif pa kalau kita baca sudah. Kena berhenti pula dia panggil. Nampak? Kena berbaris itu. Nampak? Tu. Sebab tu dia panggil kitab Jawi pun dia kena ada sanad musalsal, mengaji dengan siapa. Kalau pegang baca gitu hancur sungguh lagi. Nampak? Guru saya dia melawak tu. Dia kata, mu tahu tak ni sebab apa dia ajar lagu tu ya? Tak tahu tu guru. Dia kata dia ajar gitu, dia kata sebab waktu tu dah pen payah cari ya dah. Lepas tu dia ni orang ahli, you nak karang banyak kitab lain lagi. Tu dia jimat-jimat gitu. Nampak? Dia ajar mudah-mudah gitu. Satu, yang kedua, dia nak suruh orang yang mengaji, dia mesti kena mengajar. Sebab kalau tak mengaji tepi aduk mengajar, lingkup dia habis lagi. Sebab dia panggil bila orang mengaji, dia ada musyafahah. Maksud musyafahah ni daripada mulut guru mai kepada mulut dia. Dia bertutur, dia panggil. Nampak? Baik. Lagi sabda Nabi. Jadi siapa-siapa yang baca, banyak ni, 1000 kali larat ke dah? Bilang duit tak lengah pun. Walau orang panggil, nak tak duit? Nak, tapi duit sekupang lah. Banyak mana? 1000 ringgit boleh. 5 duit tak apa saya ambil. Nampak? Tapi tak duit. Ni balik sana duit lagi. Nampak? Tu dia. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin fi kulli yawmin, zikir pula ni, ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla
zabadil bahri. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali pada tiap-tiap hari. Nak kata oleh Al-Imam Al-Ghazali, siapa baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali, Allah Ta'ala buka gedung dia. Ada gedung rezeki mudah, diampunkan dosanya, dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Nak banyak mana buih laut, tak, pendek kata Allah Ta'ala ampunkan dosa. Baki laginya terhijab. Nanti dia beritahu lagi tak ni, sebab apa? Sebab syaitan menyelubungi kita, tak terasa dosa tu. Macam mana orang buat pahala pun kadang-kadang tak rasa. Dah tanya pak cik sembahyang apa tu dah, ingat-ingat tu tak ngaji tu 15-16 tahun umur tu duk tinggal lagi lah sembahyang tu. Tapi lepas 20 tak nak tinggal dah. Dah lah ni berapa? Lah ni umur dekat 70 dah. Dah pak cik berasa apa sembahyang? Nak abang nak berasa apa sama dulu. Nampak? Buat sembahyang pun tak ada rasa apa. Lepas tu dosa pun tak ada rasa apa. Sebab apa? Hijab. Nak terhijab dia panggil. Nah, sebab tu untuk cerita dosa banyak ni, banyak lagi tak ada rasa apa, sebab terhijab. Tapi kalau Allah Ta'ala buka betapa periknya dosa ni, usah ke banyak, sikit pun takut dia panggil. Nah, Allah sebut kata dosa gementar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha mi'ata marratin bil ghadati wa mi'ata marratin bil ashiyyi kana kaman hajja mi'ata hajjatin wa man hamidallaha kadzalika kana kaman ghaza mi'ata ghuzwatin wa man halalallaha kadzalika kana kaman a'taqa mi'ata raqabatin wa man kabbarallaha kadzalika lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bimisli ma ata bihi illa man qala mislahu aw zada alaihi. Barang siapa mengucap tasbih akan Allah Ta'ala 100 kali pada pagi dan 100 kali pada petang-petang. Pagi-pagi subhanallah, 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 bukan 100, 1000, boleh gantung tasbih besar sikit dekat steering kereta, nampak? Kita nak pergi kerja traffic jam, ya buat tu. Nah, ataupun beli tasbih elektronik, ketek tengok ni, tengah 2 juta lah. Nampak? Dah lama sangat, 4 jam duduk tak jalan. Dah, daripada duduk dengar mengeluh kat tengah tu. Nampak? Dah. Kok mana pun orang Islam ni halal kuntung boleh ke dia? Dah, halal kuntung dia panggil. Nampak? Adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji, Allah Ta'ala boleh bagi pahala. Nah, hak buat haji lain, ni seumpama. Nampak? Seumpama. Nak contoh besarnya kelebihan. Dan barang siapa mengucap Alhamdulillah, demikian itu 100 juga pagi petang, adalah seperti mereka yang perang fi sabilillah 100 perang, seolahnya 100 kali dia perang. Nah, jadi elok sangatlah puak kita ni, puak nakut belaka ni, tak pada ni ni. Tak padan ni ya. Nak duduk perang tak mana lah ni. Nak padan dengan meratik ni ya. Baik. Dan barang siapa mengucap tahlil, tahlil mana ucap la ilaha illallah. Dah halala dia panggil. Baik, seperti demikian itu adalah seperti mereka yang memerdekakan. Maksud seperti demikian itu yakni 1 pagi, 1 petang. Seperti mereka yang memerdekakan 100 sahaya. Dah, macam mana pahala orang merdekakan 100 hamba. Nak cari hamba tak ada lah ni, hak ni ubat pahala pun. Dan barang siapa mengucap takbir seperti demikian itu, maknanya pagi 100, petang 100, tiada didatangkan seorang pada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengan dia. Maknanya kelebihan itu besar sangat, bahkan lebih pada tu dia akan dapat apa yang telah diceritakan tadi. Melainkan mereka yang mengucap seumpamanya atau lebih atasnya, ataupun orang yang ucap 100 ngam-ngam cukup-cukup,
ataupun dia ucap lebih lagi, barulah dia boleh menandingi orang yang ucap cukup-cukup. Maksudnya dah, kalau kita Nabi kata 100, kita ucap lebih, mana pahala lebih kita akan dapat. Seolah lagi tu. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah sab'ina alfi marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah 70,000 kali. Oh, banyak ni 70,000. Dah, tapi kalau duit 70,000 tak ada rasa banyak mana. Nampak? 70,000 nak buat semalaman. Dah, kepala musim supaya kipas helikopter lah. Nah, kita buatlah sehari 500. Nampak? Sehari 500. 500 terlebih ke mana? Lepas semayang 100. Semayang 5 waktu, dapatlah 500. Nah, dah kalau sebulan, nampak? Boleh banyak mana-mana. Nah, dah nak dapat 70,000. Sekarang pilah banyak mana sampai pilah. Dah, kalau sehari 1,000, 70 hari. Dah, kalau sehari 500, dah 3 bulan selesai lah. 5 bulan selesai lah masalah. Nampak? Dia panggil stok simpanan. Dah. Sebab tu kadang-kadang bila kita pergi bomo lah, kita pergi minta setengah orang, dah dia pegang ayat bismillah, lega. Nampak? Hak orang ni pula jampi saja pun dekat 2 marhalah, lega dak lagi dia panggil. Dah gena kawan tu jampi sikit lah, mus lah tu. Hak nu ngongeng-ngongeng tak tahu kat mana. Hak ni jembus sebab apa? Nu stok hak dia simpan semalam tak tahu berapa ribu lah. Nampak? Dia transfer sikit lah masuk. Hak ni tika tu minta, tika tu nak jampi. Bersemua ayat dia orang dia panggil. Nampak? Tu hak ni dia kena simpan. Nak macam mana kita cari duit? Simpan. Takut-takut bukan kita nak pakai, takut orang lain nak pakai boleh tolong. Nampak? Baik. Kemudian kata 70,000 kali, maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya, menebuskan dirinya daripada Allah. Soalannya dia beli diri dia daripada Allah, nak merdekakan daripada neraka Allah. Maka nyatalah daripada beberapa hadis ini bahwasanya sayugia, yakni sepatutnya dikerjakan segala perkara yang tersebut itu. Tak boleh banyak pun jangan tinggal semua. Mala yudruku kullu la tatruku julluh, dia panggil. Benda kita tak boleh buat semua, jangan ada tinggal semua. Rugilah. Takat mana boleh buat kita buat. Baik. Kerana ada hikayat, ada satu cerita daripada seorang muda daripada ahli kasyfi. Orang muda ni Allah Ta'ala bagi suatu pembukaan kepada ahli kasyaf ni. Asal kasyaf ni torchlight. Kita tengok dalam gelap tu, nak kata menatang penama ni, kebau ke lembu ke orang ke apa ni, dah yuk main teka-teki, ambil torchlight ubat imut, sudah, rupanya seladang. Dah pendek kata hak kita tengok tu tepat lah. Ahli kasyaf ni dia panggil Allah Ta'ala buka mata hati. Sebab tu dia akan naik dalam musyahadah dia akan pergi ke muraqabah, naik kepada musyahadah, dia akan dapat benda-benda yang macam ni. Jadi seorang anak muda ni Allah Ta'ala bagi satu pembukaan, dia panggil mati ibunya. Anak muda ni ibunya mati, maka ia kerjakan panggilan. Dia pun dah mau mati. Nah, kalau panggil orang lah tajhizul mayyit, untuk menguruskan jenazah ibu dia bagi kematiannya ibu tersebut. Dan dihimpunkan beberapa manusia yang banyak. Ma'ru ni orang baik, mak matinya pakak mari nak semayang jenazah, mari nak tengok, mari nak melawat. Dan adalah daripada mereka itu seorang syekh daripada ahli sufi. Dalam ramai-ramai yang dia panggil ni, ada seorang ahli sufi, syekh. Orang tu orang ahli tasawuf. Itu yang kata semayang jenazah nak suruh panggil orang ramai tu. Kukut lah mana tahu dalam ramai-ramai ni ada seorang tok guru yang doa dia mustajab. Nampak? Itu tak, bukan masalah duit, masalah nak cari siapa yang boleh membela si mati.
Nah, bila seorang sebut Allahumma ghfir laha, doa dia mustajab, terampun si mati. Nampak? Tu. Maka tak kala berhimpun mereka itu manusia, maka hasillah bagi orang muda. Kita mim waw, bukan min ra, min waw, kena baiki sikit. Hasil bagi orang muda itu berubah warnanya, tiba-tiba warna tu berubah. Mana? Daripada hitam pergi kelabu ke mana? Dah. Maksud warna tu berubah, yakni berubah kelakuan. Air muka. Dia panggil orang mai, pada orang mai rumah dia nak menguruskan jenazah mak dia, tiba-tiba muka dia tu berubah. Macam kita lah, awak yang berubah ayat muka kau boleh. Nampak? Dan berteriak, tiba-tiba dia menangis sungguh-sungguh. Bergelepar dia panggil, menjerit, teriak dan menyesal. Buat apa tu? Ya Allah, kenapa lah aku silap ni gini? Dia panggil meratap lagu tu. Jadi orang kerja, buat apa jadi tu? Saat ni duk panggil orang elok, tak ada masalah. Kalau nak teriak, dia teriak je awal kita. Ni dan orang ramai jadi begitu. Dan ditanya oleh orang yang hasillah daripada demikian itu, orang pun tanya, buat apa yang hang jadi macam ni? Kelompok musim gabul ni tu ni. Nampak? Teriak ni. Nak kata sedih. Patut saat ni sedih dah. Saat ni panggil orang tak teriak. Panggil orang tak ada kata apa. Dah ramai jadi lagu tu pula dah. Maka katanya, aku lihat ibuku sanya telah dibawa ke neraka. Allahu Akbar. Tak teriak macam mana? Allah Ta'ala buka gambaran. Hak orang nak mandi ni jasad, ruh nu malaikat ada usung nak masuk neraka dah mak dia. Kita sanggup kah? Sanggup kah? Usahkan mak anak kita tak sanggup kalau lapang. Ni kan anak muda melihat ibu dia. Dan ia disiksa di dalam neraka. Allahu Akbar. Dia nampak macam mana ibu dia kena azab. Dan adalah Syekh Sufi itu mendengar ia akan perkataannya itu. Betul, dalam ramai-ramai Tok Syekh ni dengar apa yang orang duk tanya anak muda. Berubah muka dia, dia teriak, Allah menyesal kat mana benda mati kena mati. Rupanya dia menyesal benda lain. Meratik dia tak cukup nak bagi syafaat kepada mak dia. Tiba-tiba Syekh Sufi ni dia dengar kalau gitu, dan adalah baginya zikir yang sudah disediakan bagi dirinya 70,000. Tu guru ni kena kerja nama. Dia kerja meratik bilang tasbih lah. Rupanya dia ni sudah ada stok 70,000 ni, dia simpan untuk dia. Bila dia pergi nak solat jenazah, berlaku benda ni. Maka berkata ia pada dirinya. Apa maksud berkata pada dirinya? Yakni dia berniat. Dia pun niat dalam diri dia ni, hei Tuhanku, bahwasanya telah aku sediakan zikir 70,000 bagi diriku, dan aku saksi akan dikau bahwasanya aku berikan, yakni hadiahkan zikir itu bagi ibu orang muda ini. Tiba-tiba dalam senyap-senyap Tok Syekh ni dia tergerak di hati dia, ya Allah, aku duk meratik lepas sembahyang tahajud, lepas baca Quran, lepas gini ada 70,000 ada. Ginilah ya Allah, kesian kat dia ni. Kalau gitu aku hadiahkan pahala aku kepada ibu dia. Ni kata sampai pahala ni. Nampak? Baik. Maka tiada selesai cita hati Syekh itu. Dengan demikian itu, hingga berdirilah orang muda itu tertawa-tawa. Tak ada nak habis lagi. Nampak? Tok Syekh ni niat teratu ya. Tak ada kalau nak baca doa ke mana, tiba-tiba hak teriak saya lompat diri elok-eloknya. Sonok pula. Kata kok mana ni mering ke apa benda ni. Saat ni teriak, lepas tu seronok pula. Tanya pula orang ramai ni, kok mana mau jadi macam ni? Mana?
Maka ditanya orang baginya, dia akan orang muda. Sebab apa jadi gitu? Maka berkata ia, telah aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada api neraka, dibawa ke syurga. Allahu Akbar. Nah, kata oleh orang muda ni, tak seronok kok mana? Tak, mak saya tu duk tengok dah tu, kata orang usung keluar pula dah masuk syurga. Nampak? Nah, keluar pula dah masuk syurga dah mak saya ni. Tu seronok lah. Dah, bukan kata masuk syurga, anak kita dapat nombor 4 ambil hadiah pun kita seronok dah. Nah, dapat nombor 4 tu pasal apa? Dalam kelas ada 6 orang nampak? Boleh naik pentas ambil hadiah. Oh seronok. Tu anak saya lah tu. Nah, tu baru naik pentas ambil hadiah. Ni keluar neraka masuk syurga. Nampak? Baik. Maka berkata syekh itu, syekh tak abang siapa ni, cuma dia berkata, dia tak nak cerita ke orang. Dia pun berkata, maksud terasa di hati dia, hasillah bagi aku 2 faedah. Aku hari ni boleh tekak main-main, aku boleh untung 2 benda. Mana? Sesuatu makna satunya. Satu daripada ni sahih kasyafnya orang muda itu. Pada yang pertama, kasyaf orang muda ni dia bukan buat-buat ni. Hak mula-mula dia teriak apa sungguh, hak yang kedua dia seronok apa sungguh ni. Nah, sebab apa yang kata lagu tu? Dan yang kedua sahih hadis, betul hak Nabi kata, siapa-siapa meratib 70,000. Sebab tu dia nak tally dengan hadis ni, betul sungguh kasyaf ni. Ni bukan dia buat-buat kawan tu. Sebab Nabi kata, siapa-siapa man qala la ilaha illallah 70 marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Nah, tu kita tilik, kita tengok agak-agak lah anak kita dah nak mati kat kita banyak ni. Nah, nampak agak-agak lah anak kita lah ada kan nak mati kat kita banyak ni. Nah, tu pun orang duk edar borang tahlil orang bagi 20 tu pun ingat ayo rendah. Orang nak tolong meratik tu. Nah, dah tu pun riuh kena tak boleh lah kok nu lah bid'ah lah kok ni. Dah, bid'ah tak kaya. Bid'ah dolalah pula. Nah, nak kata dolalah ni kembung mulut-mulut pun kata dah ni nampak. Nah, orang nak buat kebajikan ya bagi buat pi dah. Ni benda ni. Sebab tu ni dia panggil, ni baru saham kita betul-betul nak pergi akhirat. Nah, lala ni kita boleh buat kira kita dulu. Nampak? Bagi ada sekali meratib, ingat-ingat nak impun juga. Ketek tak boleh kereta tu bagi dia 70,000. Ni masuk akaun. Nampak? Baik. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ni nak masuk kisah ni. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang ketika apabila mengerang. Pula bintang mengerang, nyata ayam mengerang ni bahasa kita. Dah. Apa maksud bintang ketika ni? Nampak? Bintang ketika dikatakan bintang Suraya. Ketika mana dia hilang. Ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu ni guna abang gampa semua wahai orang Mekah lah. Dah. Hampa ingat Muhammad ni sebuah apa lah? Nah, hampa boleh kalau nak berjalan, kalau bintang tak nampak di langit pakai tak berjalan. Kalau gagah tepian berjalan juga kono pergi lain. Sebab zaman-zaman dulu perjalanan berdasarkan arah bintang. Dah. Muhammad ni, dia ni bukan berpandukan kepada bintang. Dia aku yang bagi petunjuk. Maka sebab tu Allah Ta'ala sumpah. Sebab tu Allah Ta'ala dia boleh sumpah dengan makhluk, dengan apa yang dia nak sumpah, dia boleh sumpah. Kita yang tak boleh. Kita kalau nak sumpah, mesti sumpah dengan nama Allah, sumpah dengan sifat Allah. Lain tak boleh, haram. Sumpah panah lintah kalau tak ada. Mana ada panah lintang, tak ada orang kampung sumpah tu. Dah. Kalau hang tak percaya, guruh panah dia lintang lerak tak apa. Mana ada panah lagu tu, tak ada sumpah. Nampak? Tak ada sumpah ambil Quran buat atas kepala, tak ada. Sumpah wabillah wa tallah. Wallahi itu sumpah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala dia boleh sumpah dengan apa yang dia nak sumpah. Sebab apa? Sebab ulama kata bila Allah Ta'ala sumpah dengan sesuatu ini, maka itu menunjukkan sesuatu yang amat besar.
dan pengajaran kepada manusia. Allah Ta'ala sumpah dengan masa wal asri. Allah Ta'ala sumpah dengan bintang wan najmi. Allah Ta'ala sumpah dengan matahari wasyams. Dah, macam-macam Allah Ta'ala sumpah. Nah, baik. Kemudian demi bintang ketika apabila mengeram, yakni hilang, menghilang, lagi hilang, mana sama? Tiada sesat taulan kamu itu daripada jalan yang sebenar. Muhammad tidak akan sesat sama sekali. Nampak? Muhammad ni dia tak akan sesat sama sekali. Sebab apa bolehlah kalau nak berjalan tengok ke bintang. Tak, kalau gelap tak nampak ke bintang, ataupun cerah bulan tak nampak ke bintang, pakai duduk situ i'tikaf pakai cerah pula ada panggil. Nah, baik. Dan tiada jahil dan tertipu daya. Muhammad ni dia tidak jahil, walaupun tidak ada satu orang pun dalam kota Makkah boleh angkat tangan Muhammad pasal apa tak ada cakap gitu, akulah yang ajak dia. Tak ada. Nampak? Kita kalau anak murid kita boleh, tu dulu tu duk mengaji dengan saya yang hebat tu. Dah. Orang Mekah tak boleh angkat tangan sama sekali. Nabi tak pernah mengaji dengan siapa-siapa. Dah. Sebab tu dia kalau alim pun bukan murid kepada sesiapa. Allah Ta'ala beritahu kata, hamba aku tak jahil dan tiada tertipu daya, wa ma ghawa, dan dia ni tak akan tertipu, bahkan tidak akan menipu. Baik. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku kepada Nabi itu adalah datang daripada Allah. Baik. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiada berkata ia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan barang yang didatangkan kami itu, nah, dengan barang yang Allah Ta'ala berikan itu daripada hawa nafsunya, bukan seronok nak cakap ikut dan dah. Nah, baik. Tiada ia melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sebab tu wahyu ini datang daripada aminul wahyi, iaitu Sayyidina Jibril alaihi salam. Kena faham. Jadi di sini ayat Allah nak mentazkiyahkan Nabi. Sebab benda yang Nabi nak cerita ni benda yang teramat besar, melangkaui pemikiran manusia. Nah, sebab tu dah manusia ni otak dia sendiri ada hudud, ada perbatasan. Nah, sebagai contohlah kita kata, nah, ni rumah yang kita mengaji ni, nah, arkitek dia boleh beritahu rumah ni panjang sekian-sekian kaki. Nampak? Ma'had ni panjang kot tu berapa kaki. Tak, dia kata panjang kot ni 5-60 kaki. Kita percaya tak? Kita percaya. Benda tu boleh sukat. Nah, lepas tu dia kata lebar pula sekian-sekian kaki. Betul, kita boleh sukat. Nampak? Lepas tu tinggi pula sekian-sekian meter. Betul, kita boleh sukat. Tapi arkitek tu boleh cakap, dia kata rumah ni berat ada kot 2 tan. Boleh? Tak. Kalau dia kata juga, kita percaya juga, sah. Kita dengan dia sama-sama pening dia bagi. Nampak? Sebab pemikiran kita manusia, ada benda kita boleh fikir, ada benda kita tak boleh fikir. Maka sebab tu Allah Ta'ala nak mentazkiyahkan Nabi. Nampak? Maksudnya apa yang Nabi beritahu sebenarnya itu hak aku, bukan dia reka. Kerana apa? Kerana cuba tengok, allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Telah mengajarkan dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat yang sangat kuat, yakni mahir ilmunya. Dah, ayat ni nak tok guru besar masa mengaji dulu, dia kata kita nak berguru, dia kata pergi cari tok guru hebat sungguh-sungguh. Ni Quran aja. Nak pergi belajar ilmu pendekar, cari tok guru hak parut ni di muka penuh parut dia bagi. Jadi sungguh. Dah, nak pergi belajar ilmu pendekar, cari tok guru pakai lotion tangan, pakai tak jadi ke benda dia bagi. Nampak? Jadi nak berguru kena cari orang hak hebat semua. Nah, sebagai contoh lah, kita tak erti main badminton, bolehlah katok tu erti lah sikit-sikit. Nah, tapi bila jurulatih kita hak duk pegang Piala Dunia 8 kali je. Tak, kalau tak boleh wakil Malaysia pun setakat Ulu Kelang menang sedia orang kali.
Nampak? Sebab apa? Sebab orang yang latih kita ni bukan calon-calon orang. Nah, sebab tu ayat ni nak beritahu kalau kita nak berguru, cari tok guru hak hebat. Tok guru hak mahir dia panggil. Nah, sebab tu kita ambil ubat. Tak? Beli ubat korang. Nah, ubat penyakit gatal dah. Pi farmasi mungkin kena RM10. Nampak? Tu. Pi klinik dia kena RM20. Tapi kalau pi pakar kena RM300. Nampak? Sebab apa? Sebab dia pakar. Lebih dia pergi. Tu sebab tu ilmu bila kita berguru dengan orang yang hebat memang sangat. Sebab itulah akhir sekali cerita Isra' dan Mi'raj ini, bila dah Nabi cerita bukti tepat, last sekali kufar Mekah nak kena juga, dia kata, Muhammad, innahu asatirul awwalin. Kata dongeng betul Muhammad. Walhal bukti yang sarih. Sebab tu Allah Ta'ala kata yang mengajak Muhammad ini adalah malaikat yang mahir, yang hebat. Tu yang mahir ilmunya atau hafaznya, mana penjagaan kekuatan tu hebat, yang mempunyai keras, yakni kekuasaan dan kuat. Siapa dia ni? Iaitu Jibril alaihi salam. Malaikat berguru dengan malaikat. Dia bukan lekeh-lekeh, dia berguru dengan malaikat. Nampak? Maka tetap ia, dan iaitu pada tepi langit yang tinggi, iaitu tempat terbit matahari, padahal atas rupanya yang asli yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia. Ini pertama kali Nabi melihat Sayyidina Jibril dengan rupa dunia. Di dunia Nabi tengok dah rupa yang asli. Yang mana dia ni? Iaitu 600 sayapnya. Satu-satu sayapnya itu kira-kira memenuhi antara masyrik dan maghrib. Satu sayap tu boleh tutup mentari naik, mentari jatuh. Satu sayap. Nampak? Nak satu sayap. Besar mana? Wallahu a'lam. Nampak? Jadi hak ni bila Nabi tengok ni, Nabi tika duduk gua Hira, pengsan terus dia panggil. Maka Jibril menghampirkan diri dengan Nabi, akhirnya dia jadi kecil sampai dia merupa seorang sahabat. Biasanya Jibril kalau mai kat Nabi, dia akan merupa Dahyah Al-Kalbi. Tu seorang sahabat yang sangat segak. Sebab tu banyak kali sahabat-sahabat lain cuba untuk berhadapan dengan Jibril, tapi mereka tak perasan. Bila habis baru Nabi kata, itulah Jibril. Allahu Akbar. Dekat-dekat nak boleh salam. Dia akan jadi begitu. Nampak? Baik. Maka melihat Nabi SAW, dan ada Nabi itu di bukit Jabal Nur. Maka lalu pensan Nabi, rebah pensan terus, terkejut. Kita pula terkejut. Bukan terkejut mereka, terkejut katok sudahlah. Nampak? Terkejut ke katok. Kalau ambil boleh pingat sukan si lompat jauh, tapi tak ada arah. Waktu tu orang tak lepas katok dia panggil. Nampak? Jadi tengok malaikat kat besar mana? Terkejut Nabi. Baik. Maka lalu rebah, maka turun Jibril kepada Nabi, padahal ia kembalikan rupanya seperti rupa manusia. Maka dia mai dekat Nabi, dia merupa macam mana rupa manusia. Ketika tu Nabi sedang balik lah. Baik. Kemudian maka firmannya, firman Allah Ta'ala, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha. Kemudian maka hampir ia Jibril itu kepada Nabi, maka bertambah hampirnya, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka adalah kiranya hampir busuran dan panah, atau lebih hampir lagi. Maksud busuran benda yang kita pegang, panah tu anak panah. Antara dua ni memang kena duduk dekat lah, bukan boleh duduk jauh-jauh. Baik, kalau gitu Allah Ta'ala beritahu Nabi dengan Jibril ketika mana nak berguru, dia dekat. Ni Tok Guru kata, betul bila kita nak mengaji dengan Tok Guru, kita kena duduk dekat. Ni nak mengaji dengan Tok Guru, i'tikaf pokok kelima dia panggil. Canggih sungguh mengaji. Sambil mengaji tarik dua cawan habis dah. Nampak? Tu kan nak boleh ilmu kot mana lah gitu. Kita dengan Tok Guru ni kena rapat.
Nah, sebab adab. Saat ni dia cerita adab Nabi ketika naik, dia tak cangok sana, tak cangok sini. Nampak? Dia tumpu Tok Guru tu. Nah, sebab tu dengan penumpuan tu penting. Nah, kata oleh Sayyid Habib Salim Syatri. Dia kata, hampa pernah bercinta dengan perempuan? Dia tanya waktu saya duduk Nabi. Nah, siapa tak pernah cinta? Pelik Tok Wali Zakah. Dia panggil. Nampak? Dia kata kalau perempuan hantar surat 5 line. 5 line surat. Nah, 10 muka surat. Nah, kita boleh baca sekaligus. Orangnya boleh tersebut. Ingat daripada awal sampai habis, sampai sign ingat betul macam mana. Nah, tapi kalau kita bukan satu muka surat, suku, 3 suku muka surat, tak lah nak ingat dah. Pasal apa je itu? Pasal hak nu kita baca dengan penuh khusyuk, tawaduk, tadarruknya ada belakang dia panggil. Nah, hak ni tengok-tengok ikut mata pening kepala. Nampak? Ambil kitab ni, nak tengok, nak bagi mata saja mengantuk. Tidak habis gitu dah. Sebab apa? Sebab payahlah nak lena awak tu. Ambil kitab baca, salah lah tu. Nampak? Sebab kita tak tumpu. Kita tak tumpu. Baik, kalau kita tengok orang lawan bola, tengok TV, tu bola dekat nak masuk dah. Pendek kata, kalau kita esok okok ni, nak cari peti api ni, rabang dengan tangan, tak tahu mana. Nah, tak boleh tengok dah pasal takut bola masuk, tak nak tengok. Nah, kacang goreng ambil pun pegang-pegang, tokok-tokok kena batu dia panggil nampak. Tak nak tengok sebab nak tumpuan tu. Lihat ni pun Allah Taala ajak macam tu. Bila kita nak boleh ilmu, kita dengan guru tu kena rapat tu elok-elok. Kena jaga adab elok-elok ni. Boleh sah ya. Nampak tak nanti kelama dah. Sebab adab akhlak tu dia charge, dia kuat dia panggil. Sebab tu Allah Taala ajak adab. Dah Muhammad hang nak berguru dengan malaikat ni, dah kena duduk elok-elok. Dah malaikat main pelan-pelan sampai dekat ni macam mana busuran dengan alat mana dengan anak panah tu dekat sangat. Nampak? Sebab tu kita kena bagi tok guru kenal kita walau sekali tak apa. Buatlah ke mana pun, bagi tok guru kenal kita sekali dah. Dah mudah Ustaz Zuhair kata nak kenal dia mudah, derma lagi banyak kenal dulu. Nampak? Dah derma banyak kenal lalu. Nampak? Begitu. Baik. Kemudian maka mewahyi Allah Ta'ala kepada hambanya Jibril barang yang diwahyikan ia kepada Muhammad. Kalau begitu, maka zabal fuadu ma ra'a, tiada ia mendustakan oleh hati Muhammad itu barang yang dilihat dengan matanya akan rupa Jibril yang asli. Bila Nabi tengok saya pengsan. Dah, bila Nabi tengok dengan mata betul. Bukan aku tengok dalam mimpi, bukan benda ada. Benar itulah benar realiti yang Nabi tengok Jibril secara luaran dengan mata luaran di bumi ni. Afatumarunahu ala ma yara, maka adakah kamu jadi Allah Ta'ala begitu. Ni ayat ni dia turun setelah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila mana berlaku peristiwa, orang lahnya pakat kata huduh ikut nak. Hak jadi murtad, hak seronok, hak jadi gila pun hak jadi pening belakang sebab cerita zaman tu. Saya duduk di Kedah. Apa kata kalau orang Kedah 50 tahun lepas 50 tahun lepas cakap kata boleh main di Kuala Lumpur dalam masa 5 jam, orang tak boleh terima. Lepas kuliah tadi begitu, bukan abang dalam pengumuman tak ada, cuma 2-3 orang nak jumpa kata boleh pergi cepat sikit pasal saya nak mengajak di Kuala Lumpur ni. Mengajak pula dia dan tapi kalau 20 tahun lepas syaitan ni mengarut belakang dia panggil. Nampak? Lagu dia. Sebab tu sini jadi bila Nabi beritahu, orang tak dapat nak terima. Nak terima macam mana Muhammad? Hang bercakap semua yang duk dengar hari ni, tokoh korporat belakang ni, semua ahli-ahli perdagangan yang ada unta, yang ada kuda, yang duk pimai-pimai antara Makkah dengan Syam dan Baitul Maqdis. Pi saja sebulan, nega buka karung dak lagi, waktu turun barang tu dak lagi, balik pula sebulan, paling kurang kena duduk sana sebulan, 3 bulan baru boleh jumpa balik bini.
Ni hang cakap pi balik semalaman. Lepas tu abang pula naik langit. Allahu Akbar. Dah macam mana satu orang dah setelah cerita dah lama dah bertahun dah, tapi masih ada angin lagi dia panggil. Dah marah Nabi ni ke masalah tu. Yang kata riwayatnya Sayyidina Umar ni bila dia masuk Islam, dah semayang zuhur tu dah boleh semayang terang-terang. Zahara makna terang-terang. Nah, asalnya semayang senyap, boleh semayang abang ramai, tak ada masalah apa, berani dia. Jadi di antara riwayat bila satu orang mai jumpa Nabi ke Isra' Mi'raj, kata Muhammad, betul ke hari tu hang cerita ke orang kata hang naik ke langit? Betul. Baik Muhammad, tak apalah, nak buktikan lah ni. Cuba hang angkat tangan kanan. Nabi angkat tangan kanan. Baik. Dia kata cuba angkat kaki kanan. Nabi angkat kaki kanan. Baik, angkat tangan kiri. Nabi angkat tangan kiri. Cuba angkat kaki kiri. Nak angkat ke ni orang itu? Muhammad, sebelah kaki pun hang tak boleh angkat. Macam mana hang kata hang pergi Baitul Maqdis naik langit? Ni benda pelik. Nya gelak Sayyidina Abu Bakar ada. Rasulullah kata, dah, Rasulullah pergi tanya Sayyidina Umar. Tu pergi tanya Sayyidina Umar, pergi tanya kawan ni cabut pedang, buh tengkok putih luar. Dah. Sayyidina Abu Bakar tengok, pasal apa hang bunuh dah? Dah, tak bunuh kena dia ni. Nah, kalau dengan Muhammad pun dia tak beriman, tambah pun cakap nak beriman. Dia ni pada pedang tengkok lah. Saya masalah ni, tak cakap banyak. Nampak? Buat lagi tu. Nah, sebab tu dah hak ni dia nak beritahu kata Muhammad tengok itu reality. Dah. Dan maka adakah kamu hei kufar Makkah bantahi hei musyrikin atas barang yang dilihat itu? Apa tak percaya lah. Sedangkan bukti-bukti itu dijelaskan. Sebab bukti ini dijelaskan dengan cerita mana? Yang dua bukti. Bukti yang pertama tentang penayangan Masjidil Aqsa. Itu bukti yang pertama. Tu maknanya bila Nabi nak mensifatkan siflana Muhammad Al-Aqsa. Baik, kalau hang pergi ke Masjidil Aqsa, cuba cerita kat kami sikit macam mana yang dikatakan Masjidil Aqsa tu. Nabi hanya bercakap sekadar yang dia tengok. Hak dia tak tengok nak cakap macam mana? Tak. Sekadar dia tengok. Sebab Nabi pi bukan nak bilang masjid. Sebagai contoh lah, kalau kita tanya muslimat yang mengaji di atas. Tak. Ni duk mengaji kerap mai di Matis ni, naik tangga tu, berapa anak tangga tu lebih jauh lah. Nah, seorang tak ada apa. Ustaz, kami main nak mengaji, bukan nak main bilang anak tangga. Nampak? Tu jawapannya pun. Nah, macam kita lah. Baik, kamu pula muslimin yang duduk mengaji, berapa biji kipas ini Nabi ni? Baru nak tengok kiri kanan. Dah. Kita main nak mengaji. Nabi nak pergi Isra' dan Mi'raj, bukan nak pergi tengok masjid. Faham? Jadi bila mereka tanya, Nabi cakap sikit. Lepas tu bila tanya berat lagi, sebelum mereka tanya, dia panggil semua ahli-ahli, orang yang hebat yang mengetahui kedudukan Masjidil Aqsa. Akhirnya Jibril dah Allah Taala perintahkan dah, walaupun ulama berkatanya dia pergi ambil masjid tayang depan Nabi. Jibril ambil Masjidil Aqsa, duduk depan Nabi. Kalau orang mengaji ilmu arkitek, berlaku plan dan dongakan dia panggil. Dah, orang tanya kau ni, dia tunjuk gambar kau tu. Orang tanya kau tunjuk. Sampai semua yang ada mengaku Muhammad, dia pergi. Nah, sampai paku sangkut baju pun dia boleh abang. Nah, kalau dia tak tahu, dia takkan boleh cerita. Sebab satu orang pakar penjuru ni, satu orang pakar penjuru ni. Betul, baik. Dia pun tanya Nabi lagi. Dia pun kata, Muhammad, ada 3 rombongan unta, 3 rombongan kabilah yang akan balik mai ke Mekah. Nah, hang boleh cerita pasal rombongan ni? Boleh? Nabi kata, yang mana rombongan yang pertama yang berlaku dekat kampung Haulah, kalau tak silap. Nah, jadi yang pertama ni, rombongan ni, Nabi kata mereka ni balik lewat sebab sekok unta mereka hilang. Unta ni tuan-tuan perempuan semua, dia berjalan macam cerita itik Jawa. Entah. Itik Jawa ni bila dia bawa ibu itik. Nah, dalam sungai tu dak hak jenis kepala biru hijau tu hak elok. Nampak? Sekok ibu itik tak lintas dah. Sama turut macam orang berkawan. Nah, unta dia berjalan gitu. Dia tak sama dengan kambing tu. Nah,
Dia jalan sekor pelan-pelan, orang ikat dia. Sekor unta terlepas, dia pergi kat kabilah lain. Terpaksa cari apa semua nak tangkap boleh. Menyebabkan rombongan ni depa terlewat 9 hari. Rombongan yang kedua, depa akan sampai, depa akan 3 hari lagi. Jadi maknanya Isra' Mi'raj ni berlaku pada malam Isnin, Selasa, Rabu. Hari Rabu petang depa sampai. Nabi hak ni sekok unta depa besar, bawa 2 bungkusan. Nabi kata bila Nabi pi, unta ni terkejut, terlompat, patah kaki, jatuh zerak tabak bungkusan tu. Nak ambil, nak ikat, lewat sikit. Hari Rabu petang baru sampai. Hak yang ketiga, hak ni yang dekat. Rombongan ni dah dekat nak sampai Tanaim, border tanah halal. Jadi depa ni ada satu orang tuang ayak. Tuang ayak nak panggil kawan dia minum. Tiba-tiba dia jalan panggil, dia dengar macam surah Muhammad. Mai mana surah Muhammad? Mai mana surah Muhammad? Tu. Hak ni petang sampai. Puan ni. Tiba-tiba bila panggil kawan dia nak minum ayak, tengok ayak dalam kedah. Dalam bekas tu lah. Bekas kayu tu habis. Dia heran, siapa minum? Tapi tak sat aku dengar surah Muhammad. Mungkin Muhammad minum. Jadi Nabi cerita 3 kisah ni. Akhirnya mereka tunggu petang tu sampai pok yang pertama. Betul tak? Hampa berlaku kisah tiba-tiba nak minum air. Betul. Air tu saya sendiri yang tuang, tak tahu siapa minum. Mana-mana betul tu aku minum. Tunggu pula 3 hari. Mai pula rombongan yang kedua, hak unta hilang tu. Hak unta patah kaki. Betul dia kata. Hak ni waktu dekat nak maghrib, Allah Ta'ala suruh Jibril tahan matahari Zat, jangan bagi turun. Maka sampai mereka petang Rabu, dia berkata, ya betul, unta ni terkejut ke orang, kaki dia patah, barang dangan bawa bersejarak tabak, nak kemas selamat, kami lewat 3 hari. Jadi mereka ni menceritakan tepat, tak lari apa yang Nabi beritahu. Akhirnya macam mana orang musyrikin nak kepak? Akhirnya mereka kepak, Muhammad hang ni tukang sihir, cakap merapu. Terang-terang bukti dibuktikan. Walaupun itu DNA tak ada, tapi betul tepat. Tu pun yang kata Nabi cakap merapu lagi. Tu kata, benda ni benda yang Allah Ta'ala beritahu dengan tepat. Baik. Kemudian, dan semuanya melihat Nabi pula akan Jibril atas rupa yang asli itu pada kali yang lain. Tak kala pada Sidratul Muntaha. Apa dia Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha dia panggil Mi'raj. Mi'raj di alam malakut sebelum pergi ke alam lahud dan jabarut. Alam malakut, alam kerajaan malaikat ni, maknanya Sidratul Muntaha, di situ ada Baitul Ma'mur. Maka tepat dia ni, andai kata ulama kata dilepaskan batu, pasti batu tu akan jatuh atas bumbung Kaabah. Baitul Ma'mur tempat malaikat duk tawaf di langit, yang mana setiap hari malaikat masuk 70,000 dan tak pernah keluar sampai ke kiamat. Bayangkan tiap-tiap hari 70,000, tak ada cok visa, tak ada tiket kapal terbang. Tiap-tiap hari masuk 70,000. Berapa trilion sampai ke hari ini, sejak Allah menciptakan Baitul Ma'mur dahulu. Baik. Pada ketika Mi'raj, pada kayu bidara yang muntaha, itu bahasa kitab tani, pohon kayu. Pada kanan arash, pada ialah syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Iz yaksha sidrata ma yaksha, ma zaghal basaru wa ma tagha. Tak kala berbalik mana menyelubungi oleh sidrah, oleh pokok itu barang rupa yang berbalik-balik, yakni barang rupa yang menyelubungi. Maksudnya pokok itu diselubungi dengan, dia panggil dengan burung yang penuh berkerumun, dia panggil. Dengan dia panggil burung madu kerumun penuh daripada rupa burung. Macam mana burung ni, cerita ni alam mustawa, wallahu a'lam. Nak ceritanya Nabi walaupun dia tengok keajaiban sampai sebegitu kali, tapi tumpuan dia tak berubah.
tak tercangok sana cangok. Kita baru nak angkat takbir, tengok tanduk jam dekat muka, oh besar ni, macam mana dia buat pula dah. Yang Kaabah depan ni, kepala naik ke atas lah. Nampak pergi Masjid Nabawi baru nak angkat tu, no lampu ni tak ada, pergi sini ada lampu elok tadi pula dia panggil. Nah, Nabi dah nak ceritanya, Nabi sentiasa menumpu. Dah baik. Kemudian dan lainnya barang yang menghairankan dia akal, tiada berpaling oleh matanya. Ketetapan tumpuan Nabi tak berubah. Nak cerita di sana start Nabi tengok ni dah berlaku, dia panggil 8 stesen dalam Mi'raj naik yang kita habaq tadi, langit pertama sampai langit ke-7, dah naik tempat yang ke-8 dikatakan Sidratul Muntaha, yang ke-9 Mustawa, tempat yang Jibril kata ha huna maqami, sikit lagi sampai kepada faedah tu. Kemudian dan tiada melalui pula ia daripada memandangkan barang yang tiada diizinkan dia. Nabi tak tengok benda hak Tuhan tak bagi. Nak cerita ayat ni nak beritahu kata peradaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab akhlak. Nak kita tak ada lah lagu tu, dia cangok sana cangok ni. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya telah melihat ia daripada beberapa sesungguhnya telah melihat daripada beberapa tanda Tuhan yang amat besar, daripada beberapa ajaib malakut, seperti rupa raf-raf yang hijau keduanya yang memenuhi. Apa dia raf-raf ni? Macam tabir. Tabir gelombang tu bila mana dilepaskan akan nampaklah benda tu. Macam mana bentuk wallahu alam. Jadi benda ni teramat besar yang kita nak tasawur dengan akalan tak mampu sama sekali. Ini Nabi duduk macam sebagai contoh lah. Kita masuklah istana, kiri kanan ada tabir, tiba-tiba dilepaskan tabir, jatuh, nampak segala benda hadiah apa semua. Jadi Nabi walaupun benda tu berlaku, kalau kita tak pegang tengok tu, tak tilik dah, Nabi tetap menumpukan perhatian dengan tak berubah. Nampak? Maksud dia adab dan akhlak Nabi cukup hebat. Dan Jibril 600 sayapnya. Jadi waktu dia bersama Jibril naik langit, di situ rupa asli Jibril dikemukakan bersama 600 sayap yang mana naik berterbang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia faidatun wallahu subhanahu wa taala alam. Ini dia panggil ijma' ulama tentang Isra' dan Mi'raj ini berlaku dengan roh dan jasad, bukan dalam mimpi. Maka sebab tu kalau dalam mimpi, kufar Mekah takkan pertikai sama sekali. Nampak? Kufar Mekah takkan pertikai sama sekali sebab ini berlaku dengan roh dan ala kulli hal kita beritahu. Dan cerita yang Nabi tengok di dunia tu banyak. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita ambil kesempatan sikit di ujung ni, kita cerita yang mana setiap stesen Nabi nak bergerak tu, Nabi akan berjumpa dengan orang yang hantu kepala di keti batu. Nabi tanya malaikat, apa dia ni, orang begini, dan macam itulah seterusnya. Adapun perjalanan daripada langit 1, 2, 3 tu, itu dia panggil perjalanan Nabi berjumpa dengan para Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Allah Adam AS, dan Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Idris, sampai langit ke-7 Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Itu. Dan Nabi Allah Ibrahim pesan ke Nabi kita satu ya. Nabi Allah pesan, dia kata perbanyakkanlah bercucuk tanam di bumi untuk tanaman syurga. Sebab tu bumi ni tempat yang paling subur untuk bercucuk tanam. Maksudnya tempat untuk kita beribadah, yang mana hasil dia di akhirat nanti. Ya Allah, insya-Allah ala kulli hal Allah Ta'ala berikan taufik dan inayah untuk kita duduk dalam majlis, kita nak ta'zimkan kisah yang kita nak dengar, iaitu kisah Isra dan Mi'raj, satu peristiwa besar yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mengambil berat tentang kisah Nabi, dan kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi. Mudah-mudahan sikit percintaan ini akan mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وبنا السواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.